Ya, kita jumpa lagi dalam video kedua selanjutan daripada video Sofia. Dah tengok ke belum? Kita tentang Sofia. Kalau belum tengok, tekan klik sebelah kiri dan boleh tengok video tentang Sofia yang telah disediakan oleh Pertubuhan Rejuvenasi Pendidikan. Pertubuhan apa ni? Tuan-tuan kenal ke tidak? Saya pun belum kenal lagi. Disebabkan kita nak cuba kenal siapa itu Sofia, platform Sofia itu siapa yang sediakan. Jadi saya pun buatlah carian tentang Pertubuhan Rejuvenasi Pendidikan. Dan jom kita tengok sama-sama pertubuhan ini, ya, Pertubuhan Rejuvenasi Pendidikan. Ini pertubuhannya mengikut video Sofia yang lepas saya berakhir di sini. Pertubuhan Rejuvenasi Pendidikan. Kita buat carian sedikit. Apakah pertubuhan ini? Pertubuhan ini ada Facebooknya. Ini Facebook Rejuvenasi Pendidikan. Satu lagi, inisiatif untuk Malaysia. Ingat tak kita video Dr. Mazli Malik dengan bajunya untuk Malaysia, hashtag untuk Malaysia. Jadi sekali perjuangannya sama dengan hashtag pendidikan untuk semua, ya. Dan kita lihat di sini bagaimana rejuvenasi, makna ada juga orang tanya kat sini, makna rejuvenasi itu apa, atau sekadar kata-kata daripada bahasa Inggeris. Rejuvenate, susah juga nak sebut. Rejuvenate bermaksud beri nafas baru, pembaharuan atau meremajakan. Maksudnya nafas baru dalam pendidikan lah maknanya kat situ, ya. Okey, apa yang menarik tentang mereka ni? Rejuvenasi Pendidikan. Nak tahu lebih lanjut, pergilah pada Facebook mereka. Yang saya tertarik, yang saya nak kongsikan kepada semua tentang apa? Di sini, ya tuan-tuan perempuan, ya, kepada semua penonton, tengok di sini ni, untuk malaysia.my. Website apa ni? Pernahkah kita ke laman ini? Kalau belum pernah, jom kita pergi sama-sama. Laman ini bagi saya sangat penting kerana laman ini laman yang memberikan satu nafas lega kepada mereka yang keciciran dalam pendidikan akibat daripada COVID-19. Cikgu-cikgu, betul tak cikgu? Siapa yang menonton ni adalah cikgu-cikgu, tolong komen dalam ruangan komen masalah yang sedang mereka hadapi di kala COVID ini. Kerana ada yang kata dekat kampung, kalau kat orang bandar senanglah belajar secara dalam talian, tapi dekat kampung bagaimana? Susah. Tak adanya internet, tidak adanya telefon bimbit, tidak ada komputer riba dan juga komputer PC biasa. Jadi bagaimana menghadapi masalah ini? Kita tengok dekat sini, laman web untuk malaysia.my. Laman apa ni kan? Kita tengok dulu. Selamatkan murid cicir COVID-19. Sertai kami selamatkan lebih 1 juta murid cicir. Sebelum saya tekan bantu sekarang, kita pergi ke bawah dulu, pergi projek terkini. Ini nampaknya adalah salah satu platform crowdsourcing atau crowdfunding. Maknanya mereka yang memerlukan boleh minta bantuan dalam laman ini dan nanti akan ada bantuan daripada masyarakat Malaysia ataupun seluruh dunia yang ingin membantu. Mereka boleh berikan bantuan di dalam ini. Sebagai contoh, kita tengok internet untuk semua, 1000 murid dan siswa yang memerlukan. Mereka memerlukan 50,000. Setakat ini sudah dapat 21,332. Nak tahu ceritanya, di sinilah diceritakan, ya, bagaimana ramai yang tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk belajar. Yang ni kita cerita ni, sekolah dah tutup, COVID semakin tidak terkawal dan pembelajaran perlu berubah ke secara online, kan? Tapi akhirnya dalam keadaan yang mereka yang tidak berkemampuan, mereka tetap masih tidak dapat belajar. Tengok di sini adalah senarai mereka yang memberi derma. Jadi dermanya RM30, RM10 terpulang kepada mereka yang ingin derma. Mereka tak mau sebutkan nama mereka, dan derma ini sedikit demi sedikit daripada seluruh
rakyat Malaysia ataupun luar Malaysia boleh bantu. Back campaign ini kita letak katakan RM10, kita back campaign ini, dan apa akan jadi kalau kita nak berikan RM10. Kita masukkan nama kita, detail dan sebagainya, mudah nampaknya ya. Letakkan segala butiran kita, kemudian kita letak make me anonymous kalau tak nak nama kita dipaparkan lah ya. Ini kepada semua saya pun menyarankan, kita yang ada kemampuan lebih, bolehlah kita bantu, kita berikan sedikit sumbangan kita untuk kempen-kempen yang ada dalam Untuk Malaysia.my ni ya. Okey. Baik. Saya nak kembali kepada laman asalnya tadi. Laman asalnya tadi. Kita tengok sebagai contoh bantuan Kita Jaga Sabah. Bantuan ini diperlukan 60,000 dan telah pun berjaya mencapai lebih daripada 62,000. Dan bantuan itu dibantu oleh 3 orang saja. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada mereka yang memberikan bantuan sebanyak 10,000 hingga 52,000 ini. Cukup baik sekali dan kita juga boleh bantu. Cuma saya tidak pasti, kita cuba tengok adakah kita sebagai kita sebagai mereka, sebagai contoh katakan ada di kalangan kita ataupun murid-murid ataupun sesiapa saja saudara mara atau siapa pun yang kita kenal yang ada masalah untuk belajar, untuk pendidikannya. Jadi di sini ada mohon bantuan. Kita nampak dekat sini ada mohon bantuan. Jadi kita klik di sini mohon bantuan dan kita letakkan apakah butiran diri kita dan juga bantuan yang diperlukan. Kita boleh juga mengisi bagi pihak yang lain, maknanya kita yang mohonkan, kemudian di bawah kita letakkan nama penerima bantuan. Tik jika penerima bantuan sama seperti di atas. Kalau sama, tapi kalau bukan, kita boleh letak nama siapa yang ingin kita bantu, berikan segala butiran itu dan huraiannya. Jika ada gambar, boleh masukkan gambar dan juga mungkin bukti dan dokumen sokongan supaya kita nak tahu sejauh mana memang itulah keperluan yang sangat diperlukan. Daripada sini saya nampak segala bentuk bantuan yang kita mohon itu akan diusahakan oleh Untuk Malaysia, maknanya Pertubuhan Rejuvenasi ini, dan dibuatkan projek-projek atas nama kebajikan, atas nama modal insan kan. Kalau macam contohnya Adik Aiman, jadi kita mohon dan kemudian nanti akan dipertimbangkan oleh pihak Pertubuhan Rejuvenasi Pendidikan, dan daripada situ mereka akan sediakan kempen-kempen ni. Jadi juga memerlukan sekitar 60,000 dan setakat ini 1,200. Perlukan beasiswa Adik Aiman mengidap penyakit bara dan sebagainya. Jadi bolehlah kita, kalau kita tahulah kisah-kisah mereka yang memerlukan bantuan ataupun keluarga kita sendiri, jadi boleh minta bantuan daripada sini sebagai satu tindakan sendiri di mana kita boleh dapatkan bantuan daripada NGO seperti namanya Pertubuhan Rejuvenasi Pendidikan ni kan. Jadi di sinilah yang lain apa yang kita boleh tengok. Mungkin ada artikel di sini, artikel yang nampaknya paling akhir artikelnya adalah pada bulan 9 September 2020. Saya harapkan masih lagi mereka aktif dalam projek ini ya. Kemudian kalau kita tengok yang lepas-lepas ada bantuan lain projek-projek terkini yang cuba diminta ada banyak. Kita tengok ada yang minta bantuan. Jadi bantuan-bantuan yang diperlukan boleh juga bukan bantuan pendidikan, tetapi utamanya adalah dalam bidang pendidikan. Tapi kalau bukan pendidikan juga masih boleh, kerana ini adalah umpama platform crowdfunding atau crowdsourcing yang memberi peluang kepada orang ramai untuk memberi bantuan dan sumbangan bersama-sama. Jadi itu sahaja yang ingin saya kongsikan.
untuk malaysia.my. Untuk malaysia.my. Inilah laman web yang disediakan oleh Pertubuhan Rejuvenasi Pendidikan untuk memberi sinar kepada para pelajar yang tercicir dalam COVID-19. Itu adalah tujuan utamanya pada kita dalam sedang menghadapi masalah COVID-19 ni. Dan yang lain-lain juga bantuan berkenaan kita boleh cuba salurkan. Mohon bantuan di sini. Bagi mereka yang berkemampuan, tolong beri bantuan melalui salah satu platform yang ada ini. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita akan bertemu dalam video-video yang menarik akan datang.